Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني اشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ni sambung pengajian idaman penuntut jilid yang pertama, muka surat yang ketiga Rumi, Jawi muka surat 10. Yang mana kita berhenti di, kita masih membahaskan najis lagi. Masih lagi bab najis. Panjang bab najis kali ni. Beberapa kali masih lagi bab najis. Yang mana kita berhenti dekat nombor 5 tu. Dekat nombor 5 tapi dekat tengah tu. Kita berhenti kat mana? Mari kita tengok. Muka surat 10 Rumi, Jawi, muka surat 3 Rumi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, cara dan najis dan cara menyucikan najis. Yang mana nak bincang berkaitan dengan najis itu, yang kita bahas sebelum ni, tiap-tiap benda, kata pengarang, tiap-tiap benda yang cair atau lembut. Cair atau lembut, yang keluar daripada dubur atau kubul, hukumnya najis, melainkan mani, sama ada mani manusia atau mani binatang. Yang lain daripada anjing dan babi, atau anak daripada keduanya. Yang ni anjing berkelamin dengan babi, atau anak salah satu daripada keduanya. Dengan binatang yang lain sekalipun. Binatang lain pula yang suci, anak kacukan. Tidaklah anak kacukan. Okey, habis kat situ. Kita dah bincang sebelum ni tu. Kemudian, tidaklah termasuk dalam hukum najis jika benda yang keluar itu keras, seperti biji-bijian, sekiranya ditanam tumbuh ia. Ni kita bincang tak akhir lagi, kalau ingat lagi lah. Last kali kita bincang, kita cerita berkaitan dengan kopi luwak. Kopi taik musang lah. Last kali kalau ingat lagi lah. Waktu tu subuh kan. Waktu subuh bulan lepas. Yang terakhir sekali kita bincang tu lah. Apa benda dia kata ni? Tak najis. Bukan najis. Dia tu keras. Seperti biji-bijian. Yang mana kalau biji tu kalau tanam tumbuh. Tak kisahlah biji-bijian apa pun. Mungkin juga biji-bijian tu biji yang burung makan tu, boleh jadi tak? Burung makan kan, makan biji tumbuh-tumbuhan, dia makan, kemudian dia masa dia keluarkan najis dia sekali dengan biji tu, tak hancur benda tu. Sebab tu berlakunya tumbuh pokok kan kadang kan, ini kenapa tumbuh pokok kat sini, tak ada orang tanam kan, daripada burung tu lah. Kita bukan nak cerita apa, nak cerita burung tu pergi makan kat mana, dalam hutan mana tah, dia pergi makan. Lepas tu benih biji itu ada dalam perut dia. Proses tak boleh proses pun. Tak boleh proses. Kemudian bila dia nak buang air, dia pergi kat tempat lain dah, kampung dah, dia buang. Biji tu kalau tanam tumbuh. Memang tumbuh pun, bukan kalau tanam, memang jatuh pun tumbuh sendiri. Nak bagi tahu apa hukum biji tu. Dia adalah suci, ataupun bahasa lain dia mutanajis. Kalau bahasa-bahasa suci, boleh makan. Kalau nak makan. Tu je nak beritahu. Itu kalau burung. Dan saya bagi contoh pada bulan lepas, kopi yang terkenal dekat Indonesia, dekat Malaysia tak terkenal.
Nama kopi itu kopi luwak ataupun kopi taik musang. Harga dia sangat mahal. Kopi yang termahal dalam dunia. Kopi yang termahal dalam dunia adalah kopi taik musang. Taik macam mana? Musang tu nak makan. Kopi masuk dalam perut dia, duduk sehari 2 hari, tak boleh proses. Sebab dia makan sebiji-sebiji, dia tak kunyah. Dia makan telan, gok gitu je. Jadi bila keluar dengan najis dia. Ambil kopi tu basuh, proses, buat. 1000 sekilo. Siapa berani beli? 1000 sekilo. Bukan dia tu taik, dia dah dibasuh. Boleh ke? Boleh. Tu. Boleh. Kita lalu, kita tak lalu, tu kita punya pasal. Dan saya cerita sejarah macam mana boleh ada kopi taik musang ni. Ketika Belanda datang menjajah Indonesia waktu tu, dia tak benarkan, dia buka ladang-ladang kopi, dan dia tak benarkan kaum pribumi iaitu orang Indonesia tu untuk makan kopi, untuk minum kopi. Tak benar. Dia cuma tanam aja. Dan aku nak import export. Dia ambil, dia export, bukan import, export. Dia tak benar. Sebab apa? Dia tahu kalau pribumi minum kopi ni, kuranglah dia dapat hantar ke tempat dia. Ke Holland, ke Belanda, ke tempat dia lah. Dia tak bagi. Dia buat peraturan. Jadi macam mana diorang ni nak makan? Diorang pun tahu juga kopi ni sedap. Nak makan salah. Makan tu maksud ambil di tempat ladang yang dia bekerja tu lah. Salah. Kena tangkap. Kena bunuh. Macam-macam waktu tu. Wallahualam waktu tu macam mana? Zaman lama kan. Akhir sekali diorang buat macam mana? Diorang cari bekas-bekas musang makan. Lepas tu musang berak. Dia ambil kat tahi tu lah. Tu asal-usul kopi luwak. Lepas tu ambil kumpul-kumpul dia basuh. Basuh dia proses. Senyap makan. Macam Piramdi kata apa? Belacan tak ada lesen. Candu ada lesen. Boleh jual candu. Belacan cakap pelan-pelan. Macam tu lah juga. Minum pelan-pelan je kopi tadi tu. Kopi yang dia ambil bekas-bekas binatang makan. Dekat najis binatang lagi. Tapi basuh elok-elok lah. Dia adalah syaratnya. Tak boleh ada luka. Tak boleh ada terbelah. Kalau terbelah, najis dah masuk dalam. Tapi kalau betul-betul dia elok lagi kat luar, najis tak masuk kat dalam pun. Sebab luar tu kan dia berkilat. Kopi tu. Jadi berkilat dengan maksud dia tak serap air. Jadi tengok ada luka sikit, tak boleh. Ada pecah, retak, tak boleh dah. Tahi dah masuk dalam tu. Jadi basuh, buat rupanya lagi sedap pada original. Sebab apa? Rupa-rupanya musang apa jenis, saya pernah lupa apa nama jenis musang tu. Musang itu ingatlah musang apa nak. Dia ada sejenis musang civet. Musang ni, musang banyak jenis. Dia memang dia bau dia sangat tinggi, civet ni sangat tinggi, dan dia hanya makan kopi yang grade A. Kopi biasa-biasa tak makan. Kopi separuh belum ranum lagi tak makan. Jadi bila dia makan, sebab hidung dia bau kuat kopi tu, dia makan yang terbaik, masuk dalam perut dia lagi, keluar balik yang terbaik lah juga. Itu jadi sedap. Cuma kita tak lalu. Kita cerita tu, itu last kali kita bincang. Masih kita sambung. Bab lain pula lah. Sambung lagi lah. Dengan syarat lah. Kalau agak-agak ambil kopi tadi tanam, dia tumbuh. Agak-agak je, tak payah tanam. Kalau tanam tak boleh lah nak buat kopi. Agak-agak ni kalau tanam tumbuh ni, maka boleh lah makan. Walaupun logik kita fikir dah masuk dalam perut, dah jadi bercampur dengan tahi dah, najis dah. Itu logik kita kata gitu. Tapi hukum syarak boleh. Sebab tu kopi luwak, Majlis Ulama Indonesia cok besar kat luar. Saya tengok dah. 0.5 kilo masa tu 450 gram, 0.5 kilo. 450 ringgit 0.5 kilo. Macam tu lebih kurang. Tengok tengok ada cop Majlis Ulama Indonesia. Asal dia bagi ni? Rupanya memang halal pun dengan syarat-syarat yang tertentu. Habis. Sambung. Demikian juga yang ni nak bagi tahu tak najis juga. Ni cerita keluar melalui kubur dan dubur. Keluar daripada kubur, kemaluan depan dan belakang semua najis. Kecuali yang pertama, dia kata kecuali mani. Ialah manusia. Kalau tidak kita jadi najis lah. Satu. Ataupun mani binatang pun suci juga. Atau kecuali anjing dengan babi. Anjing babi memang najis lah. Satu. Kecuali keluar kat kubur dubur ni, dia tak najis. Satu. Yang kedua, yang tadi tu lah, biji-bijian yang masuk perut bila dia keluar. Contohnya shilling sama juga. Shilling, makan shilling,
Buang air, shilling tu kekal shilling juga. Maka basuh boleh pergi beli kat kedai. Suci lepas basuh. Dia panggil mutanajjis. Dia tak panggil najis. Kita dah bincang dah sebelum ni. Najis itulah macam air kencing tu najis. Tapi kalau makan kopi, kemudian keluar balik kopi, tak berubah macam mana telan, macam itulah keluar. Dia panggil mutanajjis. Dia tak panggil najis. Tapi kita panggil najis juga. Dia masuk mutanajjis. Apa maksud mutanajjis? Kena najis. Mutanajjis tu kena najis. Najis. Okey. Mutanajjis boleh dibasuh. Najis takkan boleh disucikan, takkan boleh dibasuh sampai kiamat. Yang boleh basuh mutanajjis. Bila najis kena lantai, kita bukan basuh najis, kita basuh lantai. Tapi kita panggil basuh najis lah. Dia basuh najis tu. Tapi sebenarnya kita tak basuh najis sebab najis tak boleh. Air kencing, najis, tai apa semua takkan boleh disucikan sampai kiamat. Kecuali dia menyerap masuk penapis Allah Taala, made in Allah Taala. Penapis masuk dalam bumi, keluar tu tak apalah. Ataupun penapis dia sejat naik jadi hujan. Itu okeylah sebab made in Allah Taala. Penapis dia. Tapi kalau najis itu sendiri takkan boleh suci. Kita takkan boleh disucikan. Yang boleh suci apa? Najis kena lantai. Lantai itu boleh suci dengan cara buang najis. Begitulah. Jadi okay. Macam dia kata demikian juga cacing. Hukumnya tiada najis. Cacing cerita dalam perut ni, keluar kat kubur ataupun dubur. Keluar. Banyak cacing. Keluar. Cacing tu suci. Dengan maksud cacing tu dia panggil tiada najis, cuma kena najis sahaja. Cantik ayat dia tu. Cuma kena najis. Mutanajjis. Isim maf'ul tu mutanajjis. Mutanajjis tu kena najis. Jadi cacing tu suci. Boleh dibersihkan dengan dicuci. Ambil cacing tu cuci suci. Bukan suruh buat, nak bagi tahu hukum aja. Buang air tengok banyak makan sangat, cacing ada dalam perut, cacing kerawit. Keluar tengok ada 2-3 ekor, ambil basuh. Ni buat masalah jangan buat. Basuh, ambil pun dalam poket. Sembahyang sah. Nak bagi tahu suci. Tapi kalau najis, ambil tahi tu seketul, tai kambing ke, tai orang ke, buat dalam poket tak sah. Kita nak cerita pasal dia suci. Bukan suruh makan pun, cacing mana boleh makan. Nak bagi tahu boleh dibersihkan dengan dicuci. Jadi mutanajjis boleh disucikan dengan boleh jadi suci apabila dibersihkan dengan air. Okey. Tetapi batu yang keluar dari seseorang yang disebut sakit karang, bukan sungai karang, sakit karang, batu karang tu, bila air kencing kita duk tahan makan pula jenis apa, saya tak reti nak sebut, ada jenis tu macam magnesium lah, zinc lah apa, kita makan terlebih dia punya tu menyebabkan dah pula tu duk tahan kencing. Dia akan mendap sikit lama jadi batu. Sebenarnya bukan batu, dia pasir lama-lama dah berkumpul jadi macam batu. Kena yang tu. Pernah masuk bilik air menjerit-jerit. Tak boleh keluar. Macam mana? Nak kencing tak boleh keluar. Perut dah kembung. Bukan perut, pundi dah kembung. Setiap kali dia masuk insaf. Memang insaf. Rupanya boleh buang air bila kencing ni. Besar nikmat. Siapa pernah mengalami lagi dia memang dia panggil hakul yakin terus lah. Bukan ainul yakin. Kami ni ainul yakin aja. Ainul yakin ni tengok. Dia ada ilmu yakin. Orang yang belajar dekat sekolah, ilmu yakin. Batu karang sakit. Ilmu yakin dengan belajar baru tahu. Ada orang ainul yakin. Tengok yakin. Dia tengok kesiannya. Aduh, ainul yakin. Tapi kalau dia kena hakul yakin. Hakul yakin, memang yakin sungguh. Kita ni bawa ainul yakin dah terasa sakit dah. Duduk joget tu, keluar sikit, lega sikit. Lepas tu kadang-kadang keluar darah bercampur dengan air. Allah. Tu minum air gas lah, tak jaga itu gini, macam-macam lah. Biasanya tahan kencing lah. Tahan kencing, memang dia mendap sikit. Menangis-nangis, berah mata. Akhir sekali kita fikir-fikir, rupa-rupanya hikmah. Kita tak sedar. Benda yang nak masuk dengan benda yang nak keluar. Benda nak keluar lebih besar nikmat daripada benda nak masuk.
Kita biasa fikir benda masuk aja nikmat. Makan kan. Sedap, sedap. Viral sikit pergi. Sedap. Memang pun tak apalah. Ada modal, ada duit pergilah. Nikmat Allah bagi atas dunia ni. Makanlah. Cuma kita rasa paling nikmat sekali benda yang masuk. Makan. Bau, wangi masuk kan. Benda masuk kan. Kita rasa tu. Sebenarnya memanglah nikmat. Lagi nikmat keluar. Benda yang keluar najis ni. Nikmat dia. Sebab apa kita tak terasa itu nikmat? Sebab kita cepat nak lupa kan. Buang sebab cepat nak lupa kan. Dan kita tak pernah terfikir pun orang yang tak boleh keluar. Cuba bayang dia tak boleh makan. Boleh makan slow-slow macam tu lah, masuk tiup apa semua. Masih lagi nikmatnya ditarik sikit. Tapi masih lagi boleh, okey lagi lah. Masuk air, tak minum air, masuk air. Boleh je. Tapi kalau tak boleh keluar, dia naik bas, dia ada benda yang nak dikeluar. ada nak keluar. Dia tahan. Kemudian dia beritahu dekat driver. Patut dia tahan lagi. Patut ada orang lain beritahu kat driver, bang, lapar bang, bila R&R lagi 2 jam. Boleh tahan? Tapi lapar ni, R&R lagi 2 jam. Duduk dah makan lah. Nanti sampailah R&R berhenti makan lah, puas-puas. Tapi kami lapar ni, saya lapar ni. Duduk ada diam. Boleh tahan? Boleh tahan? Boleh tahan. Tapi kalau nak keluar, bang driver, ujung je. Ujung je. Sikit lagi ni. Dia kata, tunggu 2 jam. Berterabur dalam bas tu. Memang samak terus bas tu lepas dia keluar. Sebab apa? Benda yang keluar ni tak boleh tahan. Benda masuk boleh tahan lagi. Kita lapar. Silat-silat 2 hari tak mati lagi. Tanpa makan. 7 hari ada air saja, tak makan, boleh hidup lagi. Tapi kalau keluar tak boleh keluar, tak payah lama. Nak keluar tak boleh, nak kencing ni tak boleh, tak payah lama, 3 jam. 12 jam. Rasanya tak tahu nak cakap, menggelupur. Habis. Baru 12 jam. Kadang kita tak sedar. Cerita pasal tadi lah, sakit sekarang. Akhir sekali kalau di masa belajar dulu lah, tok guru dia ajarlah petua-petua orang dulu kan. Dia kata nak tak elok. Dia ada juga peringkat, ada yang besar, ada yang kecil kan. Ni yang masih lagi boleh keluar, kadang-kadang keluar darah, kadang-kadang keluar sikit tapi masih lagi keluar. Yang tak keluar langsung tu pembedahan lah. Yang masih lagi tahap 1, tahap 2, kadang-kadang kan keluar, kadang bercampur darah, kadang sakit pedih, kadang-kadang tak keluar, kadang-kadang lepas 12 jam baru keluar kan. Yang ni dia kata buat macam mana? Masa nak kencing tu, picit kat depan tu, tekan. Tapi sakit sekali, tahan. Sampai merah-merah, jerit-jerit lah. Tu dia jerit. Lepas tu lepas. Keluar. Ting! Try daripada biasa kita sekarang makan ubat kan, dia hancur. Makan ubat tu dia akan hancur jadi pasir. Okey. Apa hukum batu karang tu? Keluar lepas dia buat pembedahan keluar kerusan ni. Wah, ni buat batu cincin bagus ni. Dia pegang, dia kata inilah yang buat kesakitan aku. Dia pun ambil basuh siap-siap, buang dalam poket. Contoh buang dalam wallet. Tak sah selagi dia ada kat badan dia ketika sembahyang. Sebab itu najis dia kata. Itu bukan batu. Itu air kencing. Air kencing yang mendap. Kalau batu lain, makan batu. Buang air, keluar batu. Basuh-basuh batu tu suci. Batu tu suci. Ini bukan batu. Ini air tapi dia mendap. Kita makan. Jadi itu adalah najis. Itu dia kata ni. Yang disebut sakit karang itu terkumpul dari air kencing. Hukumnya najis juga. Terkumpul tu maksud berasal daripada air kencing yang ditahan kemudian dia mendap. Bila mendap dia jadi mendapan dalam pundi kencing, batu karang. Manakala benda yang keluar dari lubang yang lain daripada kubur dan dubur. Macam mana pula? Kalau keluar selain pada kubur dubur tahu dah najis. Selain pada kubur dan dubur, hukumnya suci. Okey, jap. Apa lagi yang ada selain kubur dan dubur? Mana lubang yang kita ada lagi? Hidung, 2 lah. 2 biji lah. 2 dia panggil 2. Telinga. Mulut. Tu je. 2, 4, 5. Mata dia tak panggil lubang. Dia tak panggil lubang. Mata dia panggil macam kalau kita masuk pun serapan, dia tak panggil lubang. Jadi ada 5 lubang lagi lah. Sebab 2 lubang, kubur dan dubur, keluar najis. Keluar najis. Ada ketika sembahyang tak usah. Habis lagi 5 lubang lagi. 2, 1. Apa hukumnya kalau keluar kau ni? Okey, dia kata suci, hukumnya suci.
Hukumnya suci. Apa contohnya? Kahak. Tu. Allahu Akbar. Sah. Bukan suka buat, hukum. Saya nak bagi tahu hukum ni, kata ustaz ngajar pengotor. Nak bagi tahu hukum, jangan buat. Nak bagi tahu hukum, bila buat itu dia pun Allahu Akbar. Sembahyang sah, sah. Sebab kahak tak termasuk pun kubur dan dubur, dan dia kata melainkan muntah dan air liur basi. Muntah dan air liur basi najis. Itu kita bincang sekejap lagi. Kahak bukan muntah, bukan air liur basi. Air liur biasa yang bawah lidah, keluar bawah lidah, lagilah tak najis. Malah kita telan. Malah ketika puasa sunat telan. Okey. Apa lagi keluar? Air mata, lagilah tak najis. Tahi mata tak najis. Penuh tahi mata dalam poket. Baru bangun tidur sembahyang subuh, Allahu Akbar. Masa dia ada sujud je jatuh tahi mata. Banyak tahi mata dalam poket dia. Sah. Bagi. Telinga. Tahi telinga. Tahi telinga tak najis. Sebab tu orang Melayu jangan istilah yang diguna tu tak semestinya betul. Tahi telinga tak najis. Tahi gigi tak najis. Tahi pusat tak najis. Tahi mata tak najis walaupun tahi. Tahi yang najis kubur dengan dubur tu. Yang keluar kat situ je najis. Jadi walaupun bahasanya banyak tahi dekat yang keluar ni, dia tak panggil najis, cuma bahasa Melayu aja. Tahi mata, tahi telinga, mulut, air liur, hidung yang keluar air sedung kan. Bersin meleleh warna putih jernih tu kan. Tak najis. Hingus dah sebut dah tadi. Apa lagi? Tu je lah air dia. Apa lagi? Biar. Air mata. Tu je lah. Tak ada dah. Semua tu suci. Semua suci. Yang keluar dekat lima ni. Lima lubang tadi. Okay? Tapi ada juga najis. Ada dua. Tu. Melainkan muntah dan air liur basi. Kita bincang bab tu, panjang juga bab ni. Yang keluar dari tembuni makanan. Dari tembuni makanan. Perut. Dia panggil ma'idah. Ma'idah ni perut. Dia ada satu lagi ma'idah, surah Al-Ma'idah. Bukan surah perut Ma'idah tu hidangan. Cerita tentang hidangan. Dalam tu ada cerita tentang hidangan yang daripada hidangan lah. Dia panggil ma'idah. Ma'idah ini ma'idah. Daripada dia panggil usul besar dalam perut. Yang keluar dari tembuni makanan. Perut lah. Warnanya kuning, baunya busuk, tu sifat dia. Kedua-duanya najis. Mari kita tengok satu-satu. Muntah. Apabila muntah, kita panggil sesuatu yang keluar daripada perut, dia namanya muntah. Daripada perut keluar, namanya muntah. Kita panggil lah apa pun. Kita panggil jeluak. Sini panggil jeluak. Tukarlah nama apa pun. Bahasa Inggeris, bahasa India, bahasa Cina, bahasa Portugis. Tukarlah. Tapi kalau lah dia daripada perut keluar, namanya muntah. Bila muntah, dia najis. Perut tu apa? Ma'idah. Ma'idah tu apa? Perut besar. Usul besar. Usul besar bukan. Perut besar. Usul besar bawah lagi kan. Usul besar bawah lagi. Naik tu perut kapet. Perut kapet kat sini kan. Lepas tu naik atas kan. Lepas tu saluran. Perut tu. Bukan usus besar, bukan. Perut ni. Perut besar. Ada ke perut kecil? Tak ada lah. Masuk kan. Perut besar. Dia panggil perut. Okey. Keluar daripada situ dia panggil muntah. Bila dia panggil muntah, najis. Habis tu kenapa kahak keluar kat sini? Kenapa tak najis? Dia bukan daripada perut. Dia bukan daripada perut. Sebab tu kita tak boleh kata dia najis. Kahak. Dia yang keluar kat perut, dia baru najis. Okay? Macam mana kalau makan apa-apa, lepas tu muntah, najis lah. Dengan syarat makanan tadi masuk perut. Kalau makanan tu tak masuk perut lagi, maka tak najis. Tapi kena tahu lah dia sampai kat mana. Sampai kat sini, keluar balik, tak najis. Habis tu kita mana tahu dia masuk ke dalam mana. Kalau masuk ke dalam, najis. Kalau dia baru masuk bawah sikit, keluar balik, tak najis. Kita tahu macam mana. Itu dia bagi sifat dia tu. Apa dia? Sifat dia warnanya kuning, baunya busuk. Kalau berubah, istilah ni berubah, yang telan lain. Asam pedas, pari, terat, sedaplah masa telan. Dalam 1 jam sedawa keluar, rasa lain. Berubah tu. Warnanya berubah,
dan rasanya berubah, baunya berubah, biasanya bau lah, bau kat hidung kan berubah, maka maknanya daripada perut dah tu. Itu tanda dia. Kalau kita nak tahu dia duduk kat mana, mana tahu. Sebab kalau daripada perut keluar balik najis. Kalau dia tak sampai perut, baru tengah-tengah ni, kat paru-paru ni ke apa, keluar balik tak najis. Mana nak tahu? Tahu daripada sifat dia. Yang pertama berubah warna, berubah bau, rasa berubah. Maka najis tu sebab dah sampai perut. Kenapa najis? Dalam perut kenapa najis? Sebab dalam perut kan ada tai. Sebab tu najis, muntah. Bila dia masuk, kenalah bercampurlah najis tahi dalam perut. Kemudian kita keluar, itulah najis. Kata apa sebab pula muntah najis? Kalau keluar tai itu kita okeylah, kita setujulah dia najis. Kenapa muntah tu najis? Perut kita kan? Lah, dalam perut kita kan ada najis. Bersambung najis, usus besar, usus kecil bersambung, masuk tempat makanan, tempat proses semua bersambung. Bila kita dah masuk makanan yang suci, masuk, kena dia. Dia suci sebab dia duduk dalam. Sebab yang najis-najis ni duduk luar. Kalau duduk dalam pun najis, kita semua bernajis. Penuh kita bawa usus besar ni. Dia duduk dalam, dia tak panggil najis. Bila keluar baru najis. Bila makanan tadi kena najis, dia tak panggil najis lah sebab duduk dalam. Bila dia keluar balik, najis. Jadi bau masam ke, bau busuk berubah warna asal. Jadi kalau kita tukar muntah tu dengan nama lain, silakan. Kaedah dia tadi. Ada budak-budak ataupun bayi, dia minum susu maknya. Kadang-kadang kita panggil jeluak. Jeluak kita hanya guna untuk budak kecil je kan. Orang tua panggil jeluak. Tak, Abang Haji tu kenapa? Jeluak. Tak panggil gitu. Kita panggil muntah. Jeluak ni budak-budak. Bila dia isap susu, mungkin kedudukan angin ke apa, dia pun sedawa balik. Jika dah sampai perut, keluar balik, dia menyusun. Maka wajib basuh sebelum sembahyang. Ibu-ibu. Kalau tidak tak sah. Sebab masuk dalam perut. Tapi kalau baru duduk main kat sini je, keluar balik, kenalah maknya. Maka tak perlu basuh sebab dia masih lagi suci. Cuma nak tahu macam mana? Bau tadi, bau susu tadi. Berubah tak bau susu tadi? Jadi hati-hati ibu menyusu. Walaupun ada pendapat dhaif, pendapat kedua mengatakan dimaafkan bagi ibu menyusu. Walaupun ada daripada perut sekalipun dimaafkan. Sebab orang memang buat kerja benda tu menyusu, maka dimaafkan bagi dia. Ni kita nak berjaga-jagalah. Berjaga. Tapi kalau setakat keluar je, lemak jeluak kena pergi basuh, tak semesti. Ini baru telah 5 minit, tak sempat nak sampai, contohlah kan. Okey. Habis satu selesai. Yang kedua air liur basi. Air liur basi juga dia kata najis. Sebab dia keluar daripada perut juga. Sebenarnya air liur basi bukan air liur. Ini pun salah juga. Salah apa? Bukan salah, bahasa Melayu. Masalah bahasa. Tai telinga tak najis, padahal nama tai. Air liur basi najis, padahal dia air liur. Bahasa. Sebenarnya air liur basi ni bukan air liur. Dia adalah air perut. Tapi orang Melayu panggil air liur basi. Jadi bila macam tu, jika air liur macam mana basi sekalipun, macam mana busuk sekalipun, tetap dia suci. Apa maksud air liur? Air yang keluar di bawah lidah. Bawah lidah kita ada satu lubang. Dia cek tengok. Tu biar lama, tengok rupanya dia keluar kot tu. Tu dia panggil air liur. Air liur adalah suci. Sebagai nak kita punya mulut ni jangan bagi kering. Kalau kering dia banyak masalah. Habis tu kata najis tak? Air liur suci. Malah air liur bercampur makanan pun suci. Dia minum kopi, minum apa, lepas tu lepas dah habis minum 10 minit, 15 minit, sejam tu ada lagi kopi sikit-sikit kat lidah apa kan, bercampur dengan air liur, suci. Suci. Walaupun bercampur dengan air liur, air liur bercampur dengan kopi, dengan teh, suci. Air liur saja suci. Habis dia kata air liur basi. Air liur yang di peram, bukan? Diletak dalam mulut, jangan ludah sampai dibusuk, lepas tu basi. Tak, suci juga. Suci juga. Sebab tu air liur basi ni bukan air liur. Air liur basi adalah air perut. Cuma orang Melayu panggil air liur basi. Macam mana dia keluar? Bila kita ni, badan kita bila kita tidur, dia rest. Dia stres tu hilang. Yang terik-terik tu semua hilang. Kita jaga terik-terik ni jadi hilang, kendur. Sebab tu nak tidur berdiri tak boleh. 1 juta dalam 1 kan orang boleh tidur berdiri. Sebab tidur adalah lemah segala sendi. Jadi kalau dia tidur berdiri memang pelik.
Sebab dia tak boleh. Kalau dia berdiri tidur, maknanya sebenarnya dia tak tidur lagi. Sebab macam ni lutut dia boleh stres sedangkan dia tidur. Itu kata sejuta dalam satu. Adalah kot. Bila tidur, lembek jatuh. Dia akan jatuh. Jadi bila macam tu, bila dia baring, semua organ dalaman semua relax slow. Jadi bila baring macam tu, dia akan, air perut tu dia akan keluar, naik masuk saluran sampai sikit je, tak banyak pun. Masuk slow, pup, masuk dalam mulut, bercampur dengan air liur. Jadi kira muntah lah tu sebenarnya air liur basi tu. Istilahnya muntah lah daripada perut. Memanglah najis. Tapi kalau air liur basi tak najis. Jadi maknanya kalau kita kata kalau dia tidur duduk macam atas bas tu, air liur dia busuk macam mana pun suci. Sebab dia tidur duduk, macam mana air nak naik? Kalau dia tidur baring, mungkin suci, mungkin najis. Tengok daripada mana asal usul. Sebab tu dalam dikata suci, tapi ada khilaf ulama di sini. Sebagian ulama kata apabila kita tak dapat pastikan dia daripada mana, dia suci. Sebab tak dapat pasti. Hukum fiqh gitulah. Nak kata dia najis, buktikan. Apa bukti? Tidur ada yang keluar, ada tak keluar. Apa bukti itu daripada perut? Ada nampak? Tak nampak. Macam mana boleh tahu? 100%, 100% yakin? Tak. Rasa dalam fiqh mana boleh? Fiqh nak kata hukum kena yakin. Maka tak najis. Air liur basi tak najis. Sebagian ulama kata tak najis. Betul, air yang keluar daripada perut ketika tidur najis. Cuma yang kita terjadi dekat kita tu, yang jadi peta tu. Peta Australia tu. Bila dia keluar, sekarang nak kata najis ataupun tak najis, kena yakin dulu ianya daripada perut. Dapat yakin? Tak dapat yakin, maka suci. Yang dalam kitab kita kata najis, ada ulama kata tak najis. Sebab benda tak yakin. Jadi, air liur basi dan kitab kita kata najis. Apa tandanya? Sebab dah tak tahu, tandanya sama. Warna kuning, bau busuk. Busuk pelik. Bukan busuk air liur. Air liur busuk juga. Dia busuk pelik, busuk pengik. Itu adalah air liur, air perut sebenarnya. Bercampur dengan, maka dia adalah najis. Cuma hati-hatilah kalau orang tidur baring ni. Kadang-kadang kita ada amalan-amalan dapat daripada mana-mana kan. Bangun-bangun tidur, yang pertama sekali minum air. Air pula didinginkan. Letak air, kalau buah kurma satu malam didinginkan lah. Air dingin tu maksud biar macam tu, tutup elok-elok. Kalau tak tutup pun ambil pen ke pensel letak sebatang gini. Setan tak kencing, tak minum lah. Kena tutup. Kalau terbuka macam tu, makan bekas setan. Letak paling kurang pun ambil pensel ke pen ke apa ke lidi ke letak je. Dia tak boleh buat apa dah lah. Dinginkan. Lepas tu bangun-bangun tidur, celak-celak, jangan buat apa-apa. Jangan komo. Minum air dulu. Pernah dengar? Betul kan? Boleh ke? Nak kira secara umumnya baik jangan amal lah. Sebab kalau keluar daripada perut tadi, air tu najis. Kita telan najis hari-hari tu. Dia kata elok untuk pencernaan. Memang duk telan najis. Memang lepas tu perut meragam. Dia elok untuk pencernaan. Katanya bangun-bangun jangan gosok gigi, jangan buat apa, ambil air dulu. Gok. Betul buat. Tak lama lepas tu akan lawah dia kata. Cuma kalau orang buat macam tu tak boleh kata haram. Sebab mana tahu dalam mulut dia air perut ke air liur. Tak tahu. Jadi maka tak tahu kan sebut tadi suci. Cuma elakkanlah benda najis ni nak masuk perut. Najis ni. Nak elak. Cuma tak boleh lah daripada muda dah amal macam tu. Memang sihat. Teruskanlah. Kan ada dua pendapat. Teruskan. Hantam je lah air liur basi tu, telan. Gok. Ambil. Kalau kita tengok binatang, dia ada nama biak. Pernah dengar biak? Tak tahu orang faham cakap apa. Macam unta ke lembu, dia ragut. Dia panggil ragut tau. Dia makan. Dia tak telan, dia ragut aja. Tu nama ragut. Dia gigi dia telan, bukan telan. Dia telan. Rupanya dia ada satu perut. Perut atas dia panggil. Dia simpan kat situ, campur air liur, dia campur semua. Bila dia dah penat dah, petang-petang ke malam-malam, dia duduk relax, dia kunyah. Pasal tak? Dia kunyah apa tu? Dia keluarkan balik rumput yang dia ragut tadi tu. Dah bercampur dah, campur dengan air liur dia kat perut atas lah kita kata. Dia jadi agak senang lah untuk dimamah. Lepas tu dia makan
sikit. Dia panggil istilah, dia panggil biak. Saya tak tahu orang sini panggil apa. Biak ke? Kan? Ke tak tahu benda apa? Tahu lah benda kan? Yang benda tu. Kadang-kadang masa dia tengah ni, kita nak gerakkan dia, ada air liur kena sikit. Allah, busuk ada apa, perut, bukan perut. Ada rumput sikit-sikit yang hancur-hancur tak hancur. Dia pernah kena, busuk. Bila dia tengah tu, kita duk kacau dia, duk tarik dia gitu, kena sikit. Nak kira, itu dia panggil biak. Biak unta ada, biak lembu, kambing ada tak? Kambing, saya tak tahu lah kambing ada kunyah. Yang penting dia makan 2 kali. Binatang ni makan 2 kali. Makan kali pertama dia simpan dulu, lepas dia dah relax, dia keluar balik untuk dia mamah, dia makan. Itu baru masuk perut betul. Nak ceritanya air liur dia tadi tu, air liur yang dikeluarkan balik tadi tu, bila keluar campur biak tadi, itu adalah najis. Siapa bela lembu, bela unta, kambing, saya tak tahu ada ke tak benda tu. Maka hati-hati lah. Jangan kena dia punya air liur. Kadang biasa jadi kat kampung, dia nak alihkan lembu sebab nak pergi masjid lah. Alih pukul 6.30, 6.45. Gitu lambat. Pukul 7 suku baru nak alihkan. Dah siap pakai jubah dah. Tarik kejap. Kadang-kadang dia tepuk-tepuk, dia pegang-pegang gigi tu gitu gini. Lepas tu dah ambil uduk, sembahyang tak sah kalau ada benda tu. Benda tu dia panggil biak lembu. Habis. Apa lagi najis? Apa lagi? Yang nombor 6 pula. Najis yang lain ada banyak lagi najis lain. Ada banyak. Sebagaimana berikut. Yang pertama, darah, nanah, dan nur. Semua bahasa lama. Darah kita tahu, darah. Darah orang, darah binatang, darah nyamuk sekalipun najis. Betul. Yang kedua, nanah. Nanah ni adalah darah yang rosak. Bila darah tu rosak, dia akan berubah jadi warna putih. Maka bila nanah itu berasal daripada darah, maka dia najis juga. Jadi selagi dia duduk kat dalam tak najis, sebut tadi. Dia duduk kat dalam tak najis. Semua kita ada najis dalam perut kita. Kenapa kita boleh sah sembahyang? Sebab dia duduk dalam. Jangan keluar ke zahir, jangan. Kalau ada nanah tu, bisul gitu, dia duduk dalam tu, tak najis lah. Sebab dia duduk dalam. Keluar aje, najis. Ya. Danur ni kita panggil air yang kulit melepuh tu. Kulit melepuh atau air dalam tu. Tu danur dia panggil. Jika dia bercampur dengan darah. Kalau dia putih jernih, itu suci. Yang melepuh tu dia jernih tu mula-mula, tapi dia boleh jadi kadang-kadang warna keruh, boleh jadi bertukar warna, bertukar bau, bertukar jadi warna merah, darah tu sebab kita kacau dia. Tapi kalau asal dia suci sebab dia warna putih. Bila dia berubah air luka boleh jadi air luka, air cacar. Macam kita tengok putih jernih, suci. Tapi biasanya dia akan campur dengan darah juga. Dah ada darah, dia jadi warna merah jambu ke warna apa ke? Okey. Najis. Jadi danur tu dia panggil danur. Najis. Susu binatang yang tidak boleh dimakan. Dia ayat dia macam ni. Susu binatang yang ibunya tak boleh makan. Susu binatang yang ibunya, tuan susu tu, tak boleh makan. Bukan susu binatang yang tak boleh dimakan. Apa? Susu binatang tak boleh. Maksudnya susu binatang yang tak boleh dimakan. Susu dia ada tuan. Tuan dia kita tak boleh makan. Maksudnya kita sembelih tak boleh makan. Maka susu dia tu najis. Kalau tuan susu tu boleh makan, kalau sembelih dia boleh makan, susu dia tu suci. Tu kaedah dia. Jadi kalau lembu kita minum air susu, boleh tak? Senang. Tengok lembu tu boleh makan tak? Boleh. Sembelih dia boleh makan. Halal. Maka susu dia boleh. Kambing, unta, apa yang boleh makan lah. Kucing boleh makan? Tak boleh makan. Dia punya susu najis. Pembela kucing, hati-hati. Nak pergi semayang, jangan sibuk dah belik kucing. Pertama, bulu, takut terlekat bulu. Sedikit maaf lagi, 3 ke bawah. 3 ke atas tak maaf, tu bulu. Habis kalau tengok yang ibu-ibu duk menyusu, duk pegang anak ni, kesian ni, cari tag tak jumpa, kita ambil letak. Lepas tu cari tak mau hisap, kita tonyoh, baru dia buka mulut, ada kat situ tu susu dia tu. Kenalah macam basah-basah sikit, campur air liur kucing. Sebelum semayang kena basuh, najis.
Apa yang najis? Air liur. Bukan air liur. Susu. Air liur tak najis. Air liur kucing tak najis. Air liur binatang tak najis. Yang najis anjing babi, air liur anjing babi je. Binatang lain tak najis. Air liur. Ini bukan masalah air liur. Masalah air liur bercampur dengan susu bila dihisap. Jadi hati-hati. Susu beruk ke? Beruk ada susu kan? Susu beruk. Biasa nak main takkan kata susu harimau. Susu harimau. Orang sekarang ada buat susu harimau. Orang dulu memang susu harimau buat ubat. Saya tanya orang lama masa tu, lama dah lah. Dia pun dah umur 80-90 dah waktu tu. Dia kata dulu-dulu masa hospital tak ada lah, cik doktor payah nak cari lah, yang ada tok bomo. Bukan tok bomo kurapat ni, tok bomo orang dulu panggil tok bomo lah tu. Berobat bagi makan kayu, bagi tu buat air ni panggil tok bomo, orang dulu panggil. Kita dengar tok bomo ni yang berperasap-perasap kan, tok bomo dulu. Dia kata yang ada tok bomo nak berobat nak apa. Habis kalau ubat lelah, anak lelah, pergi tok bomo bagi air tawar tu je. Kadang-kadang jadi, kadang tak jadi. Akhir sekali antara ubat yang mujarab untuk ubat lelah budak-budak, anak-anak dia minum susu harimau. Saya tanyalah orang tua tu, orang dulu hebat, harimau dia boleh ambil susu, tak kena makan ke dia. Rupanya dia buat keluarlah rahsia. Rupanya harimau dia tak menyusu anak. Memang dia ada susu, tapi dia tak menyusu anak selalu. Dia susu mula-mula je, masa kecil-kecil tu. Lepas besar sikit, dia tengah duk galak tu, tapi susu lagi, dia tak susu dah. Sebab apa? Dia perah susu dia. Saya tanya macam ni harimau perah, dia kata wallahualam. Dia perah susu dia, harimau ni perah susu atas daun, dia letak kat daun, dia cari daun kering, daun apa, dia perah atas tu. Tak tahulah banyak mana, mungkin sekali dua kali jilat habis lah kot susu tu, tapi dia perah. Saya tak tahu macam mana dia boleh perah. Dia letak atas daun. Jadi anak dia akan jilat daun tu nantilah. Jilat, dia tak bagi direct dah. Kenapa? Lidah harimau dia kasar. Tengok lidah kucing lidah kucing pun dah kasar. Ni harimau. Bila isap, dia luka tepi, sakit. Mak dia sakit. Masa kecil-kecil mungkin tak apa tajam kan. Bila dah besar sikit ni, saya tak tahu lah umur bulan berapa bulan kan, dia dah tengah galak tu kan. Kan masa tu lidah tajam, dia tu luka. Bila luka, mak dia perah. Sebab tu dia kata orang dulu-dulu nak pergi noreh, nak pergi cari tongkat ali, nak pergi cari kacip temah dah dalam hutan kan, cari herba-herba atau nak pergi menoreh getah ke. Kalau tengok je susu atas daun, patah balik boleh. Pak belang boleh. Bukan pak belang biasa ni. Pak belang yang ada anak kecil. Oh, yang ini laki dia takut dia. Laki rimau betina tadi. Laki dia takut. Padahal jantan ni, harimau jantan jangan main lah. Tapi kalah dengan betina, bini dia yang ada anak, tengah ada anak kecil. Oh, jangan main. Dia penampar sekali Pak belang pun dia penampar. Dia garang dia lain macam sebab dia jaga anak dia kan. Jadi kalau katalah kita orang dulu lah, contoh dulu dia nak bagi anak dia minum, tapi sebaik-baiknya tu najis, bagi anak minum manu najis apa. Dulu tak ada ubat. Sekarang pergi doktor lah. Ambil tu. Janganlah pergi cari apa susu harimau pula. Sebab dia orang dulu kan tak ada ubat yang halal. Yang itu je yang mujarab. Dia pakailah. Sekarang kalau ada, pakailah yang halal dulu. Kenapa nak sibuk yang haram? Kecuali semua doktor dah pergi, semua dah buat, memang anak dia tetap lelah. Mak ayah mana boleh tengok anak lelah lah, paling tak boleh tengok sekali macam ni. Dia tu kan, kita Allah tak tahu nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Doktor tak boleh buat apa. Bagi oksigen tu pun tak boleh. Contoh lah, akhir sekali ubat dengan najis boleh ke? Harus berubat dengan najis. Jika dah tak ada ubat lain. Orang dulu mata merah yang berjangkit. Orang dulu, orang sekarang pergi kan dah pakai air mo apa kan, letak titik dalam. Orang dulu pakai air kencing. Dia kencing, air kencing dia sendiri. Lepas tu titik. Elok, sehari 2 hari elok terus. Yang mata merah yang berjangkit tu.
Bukan mata merah hisap gam kan. Hisap dadah kan. Mata merah tu. Orang dulu pakai gitu. Sebab apa dia boleh gitu? Dah tak ada ubat lain. Yang ada tawamur je bagi air. Air apa? Ambil air. Wallahualim. Amin. Amin. Tu je. Jadi bila macam tu kadang-kadang okeylah. Kalau tak okey macam mana? Dia pakai. Orang dulu pakai gitu. Boleh ke berubat dengan najis? Boleh. Sebab pernah satu ketika sahabat datang jauh, daripada jauh datang jumpa Nabi untuk beriman dengan Nabi. Kemudian dia ada satu penyakit. Ada riwayat kata dia penyakit demam, ada riwayat kata penyakit sesama. Satu penyakit lah. Lepas tu Nabi bagi petua. Nabi kata pergi dekat ada satu unta, panjang tu saya pendekkan. Unta ni sekian-sekian, kau pergi kat sana ambil air kencing dia. Ada riwayat lain air kencing campur air susu. Ada dia punya nisbah 2:1 ke apa. Campur minum. Sebab tu daripada riwayat tu lah boleh berubat dengan najis. Tapi dengan syarat tak ada ubat halal. Tak ada ubat yang tak najis. Baru boleh. Akhirnya dia minum. Selang tak lama. Elok. Elok. Sihat. Ada yang geng-geng ambil riwayat. Satu riwayat je dia ambil. Yang minum air kencing tu. Itu yang dia pergi. Sunnah. Gok ni. Tekan. Tengok dalam YouTube. Saya tengok rasa nak termuntah. 3 hari tak lalu makan. Dia pergi beli kena bayar. Berapa banyak tah. Lepas tu dia buka-buka. Kuning ni. Kita apa benda tu? Dia cakap tak faham laju sangat apa benda. Rupanya ada orang tulis kat bawah tu. Itu air kencing unta. Dia kata sunnah. Lambat masuk dia tekan. Kemek habis. Gok keluar kau ni. Sunnah. Pakai nak pakai serban pakai apa? Pakai baca satu hadis je. Padahal itu untuk berubat, bukan minum gok gitu. Ambil mungkin 3-4 titik ke, campur dengan susu berapa titik. Buat dalam macam tu kot. Tak tahulah, tanyalah orang yang tu. Dia pergi gok. Hati-hati nak pergi Mekah. Pelik-pelik sekarang ni. Kat Mekah pun pelik. Kat Mekah pun pelik-pelik ada. Jangan tengok sunnah-sunnah kita gok sekali. Siap buat balik jangan buat kerja tu. Haram. Habis arak. Uish, panjang ni. Kau berapa? Sikit lagi, baru lagi 36. Arak juga najis. Tiap-tiap benda yang cair memabukkan. Apakah dia arak? Takrif arak. Arak adalah benda yang cair memabukkan. Itulah arak. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan, cair memabukkan dia adalah khamar. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Setiap khamar adalah haram. Jadi ketum arak lah kita panggil. Tuak masam tu, todi, air kelapa. Kalau orang minum arak yang miskin-miskin, dia akan ambil air kelapa je. Ambil kelapa, dia bubur ragi ke apa-apa sikit-sikit. Ramuan dia, tunggu berapa lama, dia bubur, dia panggil tengah jadi gila, buih. Istilah dia panggil gila, tengah gila, tengah menggila. Masa tu dia minum, dia panggil todi. Murah tu, 50 sen, 60 sen gitu je, dah boleh mabuk lah. Tapi memang mabuk cak ayam lah. Kita nak brandy, whisky, itu memang standard lah, ratus-ratus lah. Jadi tak kira lah apa benda harga mahal, letaklah nama apa sekalipun. Letaklah nama yang bunyi ni, wine, bunyi. Letaklah nama apa pun. Tetap juga dia adalah najis, dia adalah arak jika minum tu memabukkan. Dia cair. Dia bukan beku, dia cair. Jadi arak, kalau dia beku, dia tak cair, dia beku dan mabuk, adakah najis? Sekarang ni cerita benda yang cair minum mabuk, maka dia adalah arak dan dia adalah najis. Bila najis kena kat badan, kena basuh lah sebelum sembahyang. Bila cair minum mabuk. Bila dia beku, masuk beku tu tak cair lah. Guna mabuk. Dia tak panggil minum lah, kita panggil guna mabuk. Adakah najis? Tak. Afyun ni orang putih ambil apa? Opium sebut opium, betul tak sebut tu? Ke salah? Opium kan. Asal bahasa Arab dia bunyi afyunun. Orang putih ambil opium. Benda tu candu tu beku. Dia bukan cair. Masuk beku tu dia bukan jenis cecair kan. Dia jenis beku. Adakah dia najis? Tidak. Padahal kalau guna mabuk. Ada candu dalam poket.
Sah mayang? Sah. Ada arak dalam buket? Arak sah mayang? Tak sah. Dua-dua mabuk. Hanya yang najis, dua-dua haram. Candu pun haram. Yang haram kerana mabuk, candu haram kerana mabuk. Arak haram kerana minum najis. Walaupun tak mabuk. Bak beza dia tu. Yang beku haram juga jika memabukkan. Tapi haram kerana memabukkan. Haram kerana mabuk, bukan mabuk. Haram kerana dengan dia guna tu mabuk. Tapi kalau maknanya kalau guna sikit haram tak? Kat situ yang boleh tu. Dia beku. Dia bukan cair. Tapi kalau kita guna dia mabuk, maka dia haram kerana mabuk. Kalau dia guna sikit tak mabuk, dia guna sikit haram tak? Tak haram lah. Tu kita panggil drugs. Lepas tu tak haram. Arak haram bukan kerana mabuk. Arak haram kerana najis. Jadi minum mabuk pun haram, tak mabuk pun haram. Sebab tu arak tak boleh walaupun sikit. Di situ dia punya ilah. Jadi kalau macam ganja ke apa kan, mabuk. Saya tak tahulah mabuk ke tidak, sebab ada orang kata tak mabuk. Tak mabuk betul, dia apa? Tak sampai tahap mabuk. Dia cuma sting lah, kamu kan. Tapi nak sebut tak kerti, tak sampai tahap tu lah. Malah kalau guna sikit, tak sampai, ada orang kata gitu, saya tak tahu lah. Padahal 39 BU akta dadah berbahaya, gantung lebih 200 gram 39 BU, bawah 200 gram penjara berpuluh-puluh tahun. Tapi minum agak tak lama pun. Setakat masuk kejap je lock up. Saya tak tahulah kenapa je tu. Tapi sebab arak ni dah ijma' ulama, 10 golongan yang berkaitan dengan arak semua kena laknat. Ganja belum tentu lagi. Silap-silap buat obat ada minyak, saya tengok. Ada nama saya tak kerti ya. Minyak elok untuk kesihatan, ada lelah, biasa lelah berkata saluran pernafasan. Sedangkan arak memang tak ada, langsung tak ada kebaikan. Langsung tak ada. Patutnya 39 BBB. Patutnya arak dadah 39B. Tapi kita pelik. Kita panggil najis dadah. Kan? Najis dadah. Sedangkan dadah tak najis. Tapi arak kita tak panggil najis arak. Sepatutnya panggil jauhi najis arak. Ini jauhi najis dadah. Sedangkan dadah dalam poket ada sah mayang, tak najis. Cuma kalau kita guna mabuk, haram kerana memabukkan. Tapi arak memang real punya najis. Kenapa kita tak kata najis arak? Kita ni pun kadang-kadang kodan je kan. Sepatutnya najis arak, bukan najis dadah. Tidak, bukan najis dadah. Kalau nak sebut najis dadah juga boleh. Najis arak, najis betul, hakiki. Najis dadah, najis maknawi. Oh kena. Ini dadah pun najis, arak tak pun najis pun kat depan. Lepas tu pula dadah semua hidup gantung apa semua, arak tak gantung pun. Pelik. Benda yang confirm dah tak. Pelik lah kadang-kadang. Dadah ni jika disalah guna, dadah ni disalah guna, maka memberi mudarat. Dadah kita salah guna, apa tu dia panggil penyalahgunaan dadah. Dia kata penyalahgunaan dadah. Dadah bila salah guna mudarat. Kalau tak salah guna tak mudarat. Ya ke kita nak makan dadah tu? Tadi pening kepala makan dadah. Orang putih panggil drugs. Drug tu dadah ha. Kita tak, kita panggil Panadol. Kita suka solek ya, solek. Solek mengumpat, kita solek dengan membawang. Kita suka solek kan. Kita banyak aksesori. Sedangkan orang putih dia panggil tu drugs tu. Cuma dia consume drug tu, dia guna drugs tu dengan kadar yang sepatutnya, maka jadi baik. Tapi kalau penyalahgunaan drugs tadi, dadah tadi, baru jadi memudaratkan. Jadi dengan penyalahgunaan dadah, benda tu salah, kena hukum. Ada tak penyalahgunaan arak? Tak ada. Betul guna ke salah guna ke, memang tak, memang salah. Jadi dadah dia ada dua. Salah guna tak boleh, berdosa dan menyalahi undang-undang. Salah guna dadah. Tak salah guna tak, maka dia adalah dibenarkan. Itu dadah.
Arak dia tak ada. Salah guna dengan tak salah tak ada. Arak je memang salah. Arak je salah. Nampak? Kita gitulah. Macam mana bila dia jadi sumber sumber pendapatan negara yang terbesar. Antara bisnes yang tak pernah rugi, 2, judi, arak, confirm untung. Jual goreng pisang, jual nasi lemak lagi belum tentu untung. Arak, judi, garanti untung. Garanti. Kau apa dah? Sekejap nak tengok. Boleh kita habis sikit laju-laju. Anjing, babi, kacukannya dan segala bangkai semuanya najis. Ya, anjing najis, babi najis, kacukan anjing babi najis. Anjing dengan binatang lain dapat anak pun najis, kita dah bahas sebelum ni. Babi kahwin dengan lembu dapat anak pun najis kan? Okay? Dan segala bangkai binatang yang tak disembelih semua najis. Kecuali bangkai manusia dan ikan dan belalang. Dia panggil bangkai manusia. Orang dulu dia panggil bangkai, dia tak panggil, kita panggil mayat. Sebelum tu mayat lah, kita panggil mayat kan? Mayat. Sebenarnya bangkai dulu orang panggil bangkai je. Bangkai tu bangkai ayammu tu bila nak bila nak mandi. Mana mandi cepat-cepat. Mana mandi? Balut kambuh. Orang dulu cakap, kau cakap elok lah sikit. Itulah bahasa dia. Orang dulu cakap gitu lah. Balut kambus. Kita sekarang ke bumi. Oh, baik bahasa. Okeylah, baguslah guna. Berlapik lah sikit kan. Kita panggil jenazah. Jenazah arwah bila nak disemadikan. Orang dulu cakap, saya pernah dengar cakap tu. Bila nak bungkuh? Bungkuh bangkai tu. Lepas bungkuh kambuh. Aduh, orang dulu. Tapi maksud sama je. Jadi bangkai manusia tak najis. Sedangkan kita tahu kalau lembu tak sembelih kan najis. Manusia tak sembelih tak najis. Special kerana walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan bani Adam. Bila Allah muliakan, mati pun tak najis. Kemudian ikan belalang pun tak najis. Itu special. Semua binatang tak sembelih najis kecuali ikan dan belalang. Tak sembelih pun tak najis. Maksudnya boleh makan. 2 je. Mazhab Syafi'i, ikan termasuk semua hidupan laut. Sama ada bentuk ikan ataupun bentuk tak ikan. Semuanya halal. Sebab Nabi sebut ikan sebagai, maksud ikan tu hidupan laut. Mazhab Syafi'i faham gitu. Mazhab Hanafi tak faham gitu. Mazhab Hanafi faham Nabi sebut ikan yang bentuk ikan sahaja. Maka ketam boleh kan? Sotong tu dia orang panggil tikus laut. Sotong. Ketam kala laut, kala jengking, kala laut. Tak boleh makan. Kita mazhab apa? Syafi'i, mojo. Betul kita pandai. Mazhab Syafi'i disebut ikan semua binatang laut. Janji tak ada racun, hantam sajalah. Walaupun babi laut sekalipun. Kalau ada babi laut. Boleh makan, ada racun tak? Kalau kata tak ada racun, boleh, tak payah sembelih. Makanlah. Apa ni? Babi laut boleh makan. Anjing laut boleh makan. Letaklah nama apa pun. Semua boleh. Nama kita je letak kan. Kecuali ada racun je tak boleh. Tapi mazhab Hanafi dia tak. Dia kata Nabi kata ikan yang bentuk ikan, ada insang gitu, jalan gitu. Maka yang 2 alam masalah lain. Yang 2 alam ni tak boleh makan. Contohnya macam penyu apa memang tak boleh. Tapi telur dia boleh makan. Penyu tak boleh makan. Itu masalah lain. Itu bahas panjang. Dia lebih kepada dia boleh pergi ke darat dengan ikhtiar dia. Maka dia tak boleh makan. Dia panggil haiwan dua alam. Dia pergi ke darat dengan ikhtiar dia panggil. Macam kerang, lokan apa tu, dia tak pergi ke darat dengan ikhtiar. Darat tu maksud masa dia surut, kita pergi korek. Yang bunyi ketok-ketok lah, bunyi macam-macam kita nak korek tu kan. Ambil kan. Sebenarnya itu ada kat darat tu. Darat lah tu. Yelah itu darat. Tapi sebelum tu dia laut. Dah surut. Sebab tu orang bakar ambil. Jadi dia pergi ke darat dengan ikhtiar tak? Kerang tadi. Tak. Dia pergi dengan tolakkan air. Maka boleh makan. Tapi kalau dia pergi dengan ikhtiar, macam ketam batu tu. Kadang-kadang orang jumpa kat atas pokok kelapa. Pergi atau ada ketam atas tu. Duduk lepak. Boleh makan? Tak boleh makan. Dia pergi ke darat kita. Tapi tu panjang lagi bab tu. Tak boleh tanya. Kita nak stop dah. Habis bahagian najis. Wallahu alam. Bahagian najis.
Tangguh dulu. InsyaAllah kita sambung subuh nanti. Seminggu dua lagi. Sudah yang tasbih kafarah dan salatul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.